Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa inna khairal hadithi kitabullah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah kita bertemu pada kali ini untuk membicarakan mengenai surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, sebagaimana kita tahu maknanya Al-Fatihah, surah yang mula-mula sekali kita baca dalam naskah Al-Quran. Mana-mana naskah Al-Quran pun mesti kita baca, jumpa dengan surah Al-Fatihah dulu pada permulaannya. Sebab itulah dinamakan Al-Fatihah surah pembukaan. Surah pembukaan. Surah Al-Fatihah mempunyai nama yang begitu banyak. Mengikut ulama-ulama tafsir, surah Al-Fatihah terdapat hampir 20 nama. Mengikut dalam riwayat-riwayat, dibicarakan oleh alim ulama, ada lebih kurang 20 nama. Itu terdapat dalam kitab-kitab tafsir lah, kita boleh rujuk. Cuma yang kita boleh ambil sebagai perkara yang lebih dekat dengan kita ialah satu yang selalu disebutkan ialah Al-Fatihah diberi nama Ummul Quran. Al-Fatihah diberi nama Ummul Quran, ibu Al-Quran. Ummu mana ibu, ataupun induk. Induk bagi Al-Quran atau ibu bagi Al-Quran. Yang kedua, ta'limul mas'alah. Yang kedua, ta'limul mas'alah, iaitu mengajar berdoa. Mengajar, meminta, mengajar berdoa. Hadis ta'limul mas'alah juga terdapat di dalam kitab-kitab tafsir membicarakan perkara sebegitu. Sekarang kita lihat kepada kandungan asas surah Al-Fatihah. Kandungan asas. Kita ada beberapa cara mengikut ulama-ulama tafsir yang kita lihat terdapat beberapa cara mereka menjelaskan makna kandungan asas surah Al-Fatihah. Cara yang pertama ialah mengandungi 6 kandungan asas. 6 kandungan asas. Yang pertama ialah tauhid. Tauhid. Yang pertama tauhid. Yang kedua risalah, kerasulan. Risalah makna kerasulan. Tauhid mana tauhid pada Allah, mengesahkan Allah. Yang kedua, dalam surah Al-Fatihah terdapat kandungan mengenai risalah. Risalah itu terbahagi kepada dua. Satu, kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian hukum hakam mengenai kitab. Hukum hakam mengenai kitab. Yang ketiga, kiamat atau akhirat. Kandungan yang ketiga ialah kiamat ataupun akhirat. Yang keempat, hukum-hukum syariat. Kandungan asas Al-Fatihah juga. Hukum-hukum syariat. Yang kelima, hukum hakam bagi orang yang taat. Hukum hakam bagi orang yang taat. Yang keenam, hukum hakam bagi orang yang menderhaka. Orang yang menderhaka. Dalam surah Al-Fatihah itu ada 6 tadi. Kalau kita nak ulangkan, ada 6. Saya ulangkan, surah Al-Fatihah terdapat 6 asas. Satu ialah tauhid. Yang kedua, risalah, kenabian, kerasulan. Yang ketiga, hari kiamat, akhirat. Yang keempat, hukum-hukum syariah. Yang kelima, hukum hakam bagi orang yang taat. Yang keenam, hukum hakam bagi orang yang durhaka. Itu dia. Dalam surah Al-Fatihah, ayat Tauhid tadi, yang pertama terdapat dalam
dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu mengenai tauhid. Ini biasanya yang dibicarakan oleh kebanyakan ulama tafsir. Ini salah satu caranya. Yang kedua mengenai Malik Yaumiddin. Ayat Malik Yaumiddin mengenai kiamat. Mengenai hari kiamat ataupun akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu mengandungi hukum hakam pada ayat iyyaka na'budu. Pada iyyaka na'budu mengandungi hukum hakam yang bermakna ibadat. Kemudian as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim itu ada juga hukum hakam mengenai cara hidup. Ini semua ni panggil hukum hakam syariat. Hukum hakam syariat. As-siratal mustaqim itu hukum hakam mengenai cara hidup. Alladzina an'amta alaihim. Alladzina an'amta alaihim mengandungi risalah kerasulan. Alladzina an'amta alaihim. Alladzina an'amta alaihim mengandungi hukum hakam bagi orang yang taat. Arti alladzina an'amta alaihim tu ada dua. Satu mengandungi risalah. Yang kedua, alladzina an'amta alaihim mengandungi hukum hakam bagi orang yang taat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin mengandungi hukum hakam bagi orang-orang yang melakukan maksiat. Mengandungi hukum hakam bagi orang yang melakukan maksiat. Kalau kita lihat secara sepintas lalu, inilah kandungan surah Al-Fatihah yang biasanya dibicarakan oleh kebanyakan ulama-ulama. Kerana Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian itu tertentu lillah, kepada Allah Rabbil alamin, yang mentadbir dan mengurus sekalian alam. Itu mengandungi mana tauhid. Termasuk Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha, Allah yang maha pemurah, lagi pula yang maha penyayang. Maliki Yaumiddin. Ini mengandungi hari kiamat. Maliki Yaumiddin. Iaitu Allah dialah yang berkuasa. Malik, yang berkuasa. Yaumiddin, pada hari pembalasan. Ad-din yang dimaksudkan di sini ialah pembalasan. Malik Yaumiddin, hari pembalasan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengandungi hukum hakam. Iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau lah sahaja kami beribadat. Kerana mana ibadah itu termasuklah juga segala hukum hakam. Kerana ibadah asalnya mana tunduk, taat. Maka membawa makna iyyaka na'budu, hanya engkau lah ya Allah kami beribadat. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya di kau sahajalah ya Allah kami meminta pertolongan. Maka semuanya itu mengandungi hukum hakam syariah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ini juga mengandungi hukum hakam. Kerana as-siratal mustaqim maknanya jalan yang lurus, iaitu cara hidup. Maksudnya ialah dalam segala aspek kehidupan, cara hidup kita. Hatta as-siratal mustaqim. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau memberi nikmat ke atas mereka. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Ini mengandungi risalah. Dalam ayat ini mengandungi risalah. Allazina an'amta alaihim, orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka.
Dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 69 ada disebut. Alladzina an'amta 'alaihim min nabiyyin, ada disebut. Orang-orang yang diberi nikmat ke atas mereka itu ialah an-nabiyyin, nabi-nabi. Ada disebut minan nabiyyin, was-siddiqin, orang yang benar-benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Ada surah An-Nisa ayat 69 itu menjelaskan makna siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian allazina an'amta 'alaihim juga mengandungi hukum hakam bagi orang yang taat. Terdapat hukum hakam perihal keadaan orang-orang yang taat, termasuklah allazina an'amta 'alaihim. Banyak sangat-sangat ayat Al-Quran menjelaskan kelebihan, keutamaan, keistimewaan dan segala hukum hakam terhadap orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala ganjaran, segala kelebihan disediakan kepada orang yang taat. An'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, mereka itulah di kalangan nabi-nabi, as-siddiqin, orang yang benar-benar, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, orang-orang saleh. Termasuklah kita. As-salihin termasuk orang-orang yang saleh. Mereka inilah orang-orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka. Jadi maksudkan nikmat di sini ialah bukan hanya nikmat keduniaan, nikmat duniawi, tidak. Bahkan ianya an'amta 'alaihim, termasuk nabi-nabi dan juga orang-orang yang benar. As-siddiqin, orang yang benar maknanya. As-siddiqin, orang yang benar dalam mentaati segala titah perintah Allah, dalam menjauhi segala larangan Allah. Itu maksudnya benar. As-siddiqin itu orang yang siddiq. Seperti mana Abu Bakar digelarkan as-siddiq. Dan ada beberapa orang Nabi yang disebut dalam Al-Quran dengan panggilan as-siddiqah. Seperti Siti Maryam. Wa ummuha siddiqah. Dalam ayat ada sebut. Dan ibunya, iaitu ibu Nabi Allah Isa AS. Ummuha siddiqah. Seorang yang benar. Itu benar dalam mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itu maksudnya. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdub bukan jalan yang kita minta, iaitu jalan yang positif. Alladzina an'amta 'alaihim itu jalan yang positif. Yang negatif yang kita tidak mahu. Minta kepada Allah, kami tidak mahu jalan negatif, iaitu ghairil maghdub, bukanlah jalan al-maghdubi 'alaihim, orang-orang yang dimurkai ke atas mereka. Al-maghdub bi'alaihim waladhdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Ini jalan ni ada hukum hakam bagi orang-orang yang melakukan maksiat. Hukum hakam ada bagi orang melakukan maksiat dan juga musibah, azab, kesiksaan yang Allah sediakan dan kepada mereka di dunia dan juga di akhirat. Anda masuk dalam ayat ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, masuk dalam ayat ni. Itu kebanyakan ulamanya mentafsirkan begitu. Kebanyakan ulama. Cuma saya lebih suka untuk bawa kepada tuan-tuan semua, ada satu lagi cara tafsir Al-Quran yang selalu juga dikemukakan oleh para ulama, terutamanya ulama-ulama yang di sebelah negara India, negara Pakistan, dan juga di sebelah ada sebahagian negara Arab, menyebut bahawa pembahagian surah Al-Fatihah bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin. Itu bahagian yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim,
Malik Yaumiddin. Itu bahagian yang pertama. Meletakkan bahawa keempat ayat tu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin, kesemuanya itu disebut. Itu satu bahagian daripada tauhid dalam penciptaan. Allah sebagai pencipta. Allah sebagai pencipta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, meletakkan Allah sebagai pencipta. Yang kedua, Rabbil Alamin, Allah sebagai penjaga, pemelihara, yang mendidik ataupun yang mengasuh. Yang ketiga, Malik Yaumiddin. Termasuk juga yang ketiga ialah Malik Yaumiddin, mengurus. Yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim, mengurus dan mentadbir kerajaan yang mutlak, yang menjadi hanya milik Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Yang keempat, menguasai hari pembalasan hanyalah Allah. Itu Malik Yaumiddin. Jadi ada empat. Satu ialah empat perkara disebut. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Pertama, Allah sebagai pencipta, Khalik. Yang kedua, Allah sebagai penjaga, pemelihara, Rabbil Alamin. Yang ketiga, Malik Yaumiddin, mengurus, mentadbir. Yang keempat, menguasai pada hari Yaumiddin, pada hari pembalasan. Pada hari pembalasan kelak. Jadi, seseorang hamba itu perlu mengenali, bila membaca Al-Fatihah, mengenali empat sifat di atas. Dengan cara begitu, kita boleh memfokuskan kepada pendampingan kita dalam beribadat kepada Allah dan menafikan segala bentuk kesyirikan atau segala bentuk penyentuhan di dalam zat dan juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berehat seketika untuk mendengar pesanan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang ke Imtiaz Academy. Imtiaz Academy adalah sebuah pusat pengajian Al-Quran dan bahasa Arab secara online dan bersemuka. Boleh belajar bila-bila masa dan di mana sahaja anda berada. Antara program yang ditawarkan adalah kelas talaqi bersanad, kelas tahsin tilawah, kelas tahfiz dewasa, kelas tahfiz kanak-kanak, kelas tajwid dan kelas qiraati. Antara program bahasa Arab yang ditawarkan adalah seperti kelas bahasa Arab Al-Quran, kelas bahasa Arab komunikasi, kelas tata bahasa Arab, kelas 10 minit bahasa Arab, kelas bahasa Arab intensif SPN dan STAM, kelas bahasa Arab intensif syarikat korporat, dan kelas program keluarga. Kami adalah ingin menyampaikan ilmu Al-Quran dan bahasa Arab serta ilmu agama yang diambil dari kitab Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang berminat di mana-mana sahaja di seluruh dunia. Imtiaz Academy mempunyai pelbagai pilihan program Al-Quran dan bahasa Arab. Antara keistimewaan program Imtiaz Academy adalah mempunyai tenaga pengajar yang ramai daripada negara Malaysia dan juga negara Arab yang mempunyai ijazah sanad yang bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imtiaz Academy terbuka kepada semua peringkat umur. Anda boleh belajar di Imtiaz from zero to hero. Jom daftar sekarang. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi 011-1148-4657 atau emailkan kepada kami di academyimtiaz@gmail.com. Anda juga boleh layari website kami di www.imtiaz.com
imtiazacademy.com.my. Alhamdulillah, kemudian kita menjelaskan lagi 4 bahagian daripada surah Al-Fatihah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah itu mewakili Al-Khaliqiyah, sifat Al-Khaliqiyah, sifat penciptaan. Allah itu nama zat, Al-Khaliqiyah nama bagi sifat. Alhamdulillah mewakili sifat Al-Khaliqiyah Allah. Al-Khaliqiyah itu sifat penciptaan Allah yang menciptakan. Rabbil Alamin. Kemudian kita kepada Alhamdulillah, kemudian Rabbil Alamin. Rabbil Alamin menerangkan mengenai Allah sebagai Rabbil Alamin, pemelihara semesta alam, yang memelihara seluruh alam. Atau Rabbil Alamin, itu mewakili sifat rububiyah Allah. Rububiyah. Ini ada istilah-istilah mungkin yang mungkin tak biasa kita dengar. Saya ulangkan. Ada khaliqiyah, penciptaan. Rububiyah, pemelihara. Rububiyah Allah. Rububiyatullah. Pemeliharaan Allah, pengawasan Allah, penjagaan Allah. Boleh. Itu Rabbil Alamin. Daripada perkataan Rabb jadi rububiyah. Rububiyah. Itu yang kedua. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin kita bagi 2. Alhamdulillah sifat khaliqiyah. Rabbil Alamin sifat rububiyah Allah. Yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. 2 sifat ini mewakili Allah Al-Malikul Mutasarrif. Al-Malik Al-Mutasarrif. Al-Malik Al-Mutasarrif. Ataupun yang mentadbir, yang memerintah, yang mengurus. Al-Malik yang memerintah, Al-Mutasarrif yang mengurus. Al-Mutlaq, secara mutlak hanyalah dimiliki oleh Allah. Kuasa memiliki, kuasa memerintah, kuasa mentadbir hanyalah dimiliki oleh Allah. Itu Al-Malik Al-Mutasarrif. Ataupun Mukhtarul Kulli, Mutasarriful Kulli, boleh juga. Atau Malik Mutasarrif Kull, mutlak. Kemudian yang keempat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Allah dialah yang memiliki hari pembalasan. Ini yang keempat, menerangkan mengenai menafikan syafa'ah qahriyah. Ini ada satu istilah. Menafikan syafaat pertolongan qahriyah. Memaksa, secara memaksa Allah. Kerana syafaat itu kesemuanya biiznillah, dengan izin Allah. Man zallazi, ayat yang selalu kita baca dalam ayat kursi. Man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Ada perkataan illa biizni. Man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Siapakah yang boleh memberi pertolongan, yang memiliki untuk memberi syafaat pertolongan di sisi Allah, illa biizni, melainkan dengan izinnya. Yang kita sebut selalu, inginkan syafaat di hari akhirat itu dengan izin Allah. Nabi Muhammad SAW, dia antara orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Nabi Muhammad SAW. Itu syafaat bil izni dia panggil. Syafaat dengan izin. Tidak ada satu syafaat pertolongan tanpa izin Allah yang berlaku atau yang lulus
yang boleh diluluskan syafaat pertolongan itu tanpa izin Allah. Yang tanpa izin Allah tu kita panggil syafaat qahriyah, ulama sebut. Syafaat secara memaksa Allah. Secara memaksa, seolah-olah memaksa Allah. Yang ada syafaat ialah bil izni, dengan izin, bukan dengan qahriyah, dengan cara memaksa Allah. Jadi itu 4 bahagian yang disebutkan oleh cara yang kedua oleh sebahagian ulama menyebut begitu. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau lah ya Allah kami beribadat, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami meminta pertolongan. Kalau ikut bahasa Arab, kita boleh sebut, tak mahu sebut iyyaka na'budu boleh. Na'buduka. Kita baca begitu. Na'buduka wa nasta'inuka boleh. Tidak salah dari sudut tata bahasa Arab, boleh. Tetapi Allah tidak menyebut begitu. Allah menyebut iyyaka, mendatangkan iyyaka. Iyyaka lil hasri, membawa makna hanyalah Engkau. Hanyalah kepada Engkau kami beribadat. Na'budu di sini maknanya kami beribadat. Wa iyyaka nasta'in, dan hanyalah kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dan hanyalah kepada Engkau kami meminta pertolongan. Jadi inilah perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah merupakan inti atau maksud bagi surah. Ini yang cara yang kedua ni, dia tiap-tiap surah tu dia ada maksud surah dipanggil. Dia akan sebutkan maksud surah. Jadi maksud surah Al-Fatihahnya duduk pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini maksud surah atau intipati bagi surah. Intipati bagi surah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan inilah merupakan perjuangan seluruh para nabi yang Allah utuskan. Disebut dalam Al-Quran banyak ayat-ayat. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Banyak. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Saleh, banyak. Nabi Allah Hud disebut dalam Quran. Juga Nabi Lut alaihissalam. Kesemuanya menyebut ya qaumi ibudullah. Wahai kaumku, u'budullah, beribadatlah kamu pada Allah. Perhambakanlah dirimu kepada Allah. Beribadatlah hanyalah kepada Allah. Jangan sekali-kali kamu beribadat kepada tuhan-tuhan selain daripada Allah. Inilah merupakan kempen perjuangan para nabi yang diutuskan oleh Allah di atas muka bumi ini. Maka di atas dasar dan tujuan itulah ulama-ulama, sebahagian ulama menyebut bahawa cara sebegini lebih dekat dalam maksud untuk mencapai maksud memahami Al-Quran dan intipati bagi Al-Quran itu sendiri. Jadi dalam surah Al-Fatihah, maksud bagi surah ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang bermaksud setiap ayat di dalam Al-Fatihah ada 7 ayat. Apakah maksud intipati ataupun maksud surah? Ayat ini maksudnya intipati ataupun maksud surah. Bila saya sebut maksud surah atau intipati bagi surah, maksudnya seluruh ayat-ayat lain itu menerangkan, mentafsirkan makna intipati ayat atau menerangkan makna ayat ini, menerangkan intipati ayat yang menjadi intipati surah. Begitulah kita akan lihat. Nanti insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam surah Al-Baqarah, dan kita akan jumpa lagi surah Al-Imran pun begitu. Mereka menetapkan ada satu ayat atau contoh surah Al-Baqarah, surah yang panjang, ada 3 maksud surah. Ada 3 intipati surah. Yang mana keseluruhan surah, ayat-ayat dalam surah tersebut
boleh kita kembalikan untuk memahami dan meletakkan tafsir bagi intipati surah tersebut. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau ya Allah kami beribadat, dan hanya engkau ya Allah kami meminta bantuan dan pertolongan. Di sini ada dua jenis tauhid. Satu, iyyaka na'budu, tauhid di dalam beribadat. Tauhid di dalam beribadat. Wa iyyaka nasta'in, tauhid di dalam berdoa. Tauhid di dalam berdoa. Seperti mana ayat yang selalu kita baca dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu adalah satu. Allah itu adalah Esa. Esa boleh kita sebutkan Esa. Esa ataupun satu, atau satu. Satu boleh, Esa boleh. Kalau satu, Esa dibuangkan tu, diletakkan sa saja, ditambahkan i. Esa jadi Esa. Kalau satu, buang tu jadi sa. Jadi sa. Tambah i jadi Esa pun boleh. Atau satu ataupun Esa, sama saja. Jadi tauhid, iyyaka na'budu, tauhid dalam beribadat. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, tauhid di dalam meminta pertolongan. Tauhid dalam meminta pertolongan. Itu tauhid dalam doa. Kerana kita tidak dibenarkan, berdasarkan pada ayat ini, kita tidak dibenarkan. Nanti dalam ayat-ayat lain akan diterangkan lagi. Iyyaka na'budu, hanya engkau lah ya Allah kami beribadat, dan hanyalah kepada engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Maknanya, hanyalah kepada Allah kita boleh melakukan ibadah. Hanyalah kepada Allah kita boleh berdoa. Kita boleh meminta pertolongan. Hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ini banyak yang disebut dalam Al-Quran, tauhid fil doa, dan tauhid fil ibadah. Tauhid dalam doa dan tauhid di dalam ibadah. Dan ada hadis Nabi SAW bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah merupakan roh atau otak bagi ibadah. Ibadat itu asalnya ialah ad-du'a, doa. Doa arti mengharapkan, benar-benar berharap kepada pertolongan, benar-benar mengharapkan, meminta benar-benar dengan sebenar-benarnya daripada hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mana doa. Doa mana permintaan daripada orang yang di bawah kepada orang yang di atas. Itu panggil doa. Ya, betul. Doa daripada bawah ke atas. Kalau atas ke bawah, kita tidak panggil doa. Kita panggil itu perintah. Ayah meminta sesuatu daripada anaknya. Minta sesuatu. Anaknya tolong bawa air pada ayah. Maksudnya perintah. Ayah suruh anak. Itu dari atas ke bawah. Kalau daripada bawah, anak kepada ayah, minta ayah datangkan air. Itu meminta, berdoa dipanggil. Itu kita kepada Allah, kita panggil doa. Allah, daripada Allah kepada kita, itu dia perintah. Daripada hamba kepada Allah, dipanggil doa atau doa. Maksudnya ialah kedua-duanya. Satu ialah ibadah hanyalah untuk Allah. Doa juga hanyalah untuk Allah. Tidak boleh kita lakukan ibadah kepada makhluk selain daripada Allah. Begitu juga di dalam doa. Kita tidak dibenarkan sekali berdoa kepada makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ialah mengajar kepada kita untuk melakukan ibadah hanyalah kepada Allah. Kita tidak boleh melakukan ibadat kepada makhluk selain daripada Allah. Termasuklah rokok. Ibadah termasuk rokok, termasuk juga sujud,
termasuk juga sembahyang, termasuk juga ibadah, sembelihan korban, termasuk juga ibadah. Kita tidak boleh lakukan penyembelihan kepada mana-mana makhluk selain daripada Allah. Seperti banyak yang terdapat daripada dahulu-dahulu, orang-orang yang menyembelih lembu ataupun menyembelih kerbau dengan tujuan untuk menghalau ataupun dengan tujuan untuk memuja golongan-golongan jin yang dikatakan atau dewa-dewa yang dikatakan penjaga bagi pantai ke, penjaga hutan ke. Seperti mana ada yang yang upacara tertentu menyembelih kambing ataupun menyembelih lembu dengan tujuan untuk memberi makan kepada dewa atau memberi makan kepada ruh-ruh tertentu. Ini kesemuanya adalah hukumnya haram, tidak boleh. Dan jika mereka menganggap sesuatu itu ada kuasa, sesuatu itu boleh memberi bekas dengan pemujaan mereka itu, menganggap mereka itu ada kuasa tertentu yang boleh memberi manfaat ke, mudarah ke, boleh memberi sakit ke, segar ke, boleh beri baik ke, buruk ke, untung ke, rugi ke, maka jadilah mereka bersyirik dengan Allah. Itu amalan-amalan yang pernah ada dalam masyarakat Melayu kita dulu. Mereka memuja, contoh memuja pantai. Itu mereka menyembelih, ada kambing, ada lembu, dengan tujuan untuk memuja roh-roh dewa pantai yang mereka anggap jika tidak dipuja, maka dewa inilah yang akan merosakkan tanaman mereka, yang akan mendatangkan ribut, taufan, mendatangkan ombak yang besar, mungkin mendatangkan bala bencana jika mereka tidak memuja, menyembelih. Ini termasuk kesemua dalam ibadah, termasuk dalam ibadat. Begitu juga termasuk dalam ibadah juga seperti nazar. Seperti nazar, begitu juga termasuk dalam ibadah. Tidak boleh dilakukan sesuatu nazar melainkan untuk Allah. Melainkan untuk Allah. Penyembelihan tidak boleh lakukan untuk Allah. Bernazar sesuatu tidak boleh lakukan untuk Allah. Menyembelih kambing, menyembelih ayam, kesemuanya dilakukan hanyalah untuk Allah. Kerana itu semua termasuk dalam ibadah. Begitu juga dalam doa. Doa tidak boleh kita lakukan melainkan hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tidak boleh berdoa dengan memuja-muja, meminta-minta kepada jin, meminta-minta kepada syaitan atau meminta-minta kepada dewa dengan anggapan mereka itu mempunyai kuasa-kuasa tertentu seperti mana Allah. Jika kita menganggap begitu, maka kita meletakkan Allah dan mereka itu sama tarafnya dengan golongan jin ke, atau dengan golongan malaikat ke, ataupun dengan yang dewa-dewa ataupun wali-wali yang dianggap mempunyai kuasa seperti mana Allah. Maka kita tidak boleh meminta berdoa kepada makhluk selain daripada Allah, seperti mana ayat dalam surah Al-Fatihah mengajar kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang bermaksud hanyalah Engkau ya Allah kami beribadat, dan hanyalah kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Seterusnya ialah kita dengar dulu pesanan penaja untuk kali ini, insya-Allah. Assalamualaikum. Ada orang yang berenang ke arah kapal. Ada orang yang membuang masa dengan hanya menunggu kapal itu tiba. Jadi, jangan tunggu lagi. Ayo, marilah bersama-sama kita belajar bahasa Arab. Imtiaz Academy, Pusat Pengajian Al-Quran dan Bahasa Arab, menawarkan anda peluang untuk belajar bahasa Arab secara dalam talian. Dalam kelas pengajian ini, anda akan dapat belajar kemahiran bertutur, kemahiran mendengar dan memahami teks, kemahiran membaca, kemahiran menulis. Pelajar akan dilatih secara praktikal untuk menggunakan kemahiran tersebut. Keistimewaan program ini, di Pusat Imtiaz Academy, anda akan belajar dan dibimbing oleh guru pakar dan berpengalaman. Lebih daripada 25 orang tenaga pengajar dari Malaysia dan negara Arab akan membantu anda menguasai bahasa Arab dengan mudah. Anda dapat belajar secara individu atau kumpulan melalui kaedah kemahiran bertutur. Pelajar akan mendapat rakaman video bagi setiap sesi pengajian. Kadar bayaran yuran yang sangat rendah.
kurikulum pengajian. Kurikulum pengajian yang digunakan dalam program ini adalah kurikulum Manhaj At-Takallum. Apakah kelebihan kurikulum Manhaj At-Takallum? Buku At-Takallum ini disediakan khas untuk pelajar bukan berbahasa Arab. Buku ini telah digunakan di seluruh dunia, di mana lebih daripada 100 buah negara telah menggunakannya. Anda boleh mendengar pelajaran melalui buku audio dengan menggunakan QR Code. Laman web interaktif kami akan membantu anda ketika belajar sendiri selepas sesi pembelajaran dalam kelas, di mana anda dapat mengakses dengan pantas halaman atau bahagian yang anda cari. Anda dapat menulis catatan menggunakan pen dengan pelbagai warna. Anda juga boleh menjawab latihan-latihan dengan menggunakan aplikasi papan pintar. Anda kini boleh belajar bahasa Arab, menguasai bahasa Arab, seterusnya mampu menghayati ayat Al-Quran dengan baik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari laman web imtiazacademy.com.my atau hubungi kami di talian 011 1148 4657. Imtiaz Academy, Sdn Bhd. Alhamdulillah, kita mulakan dengan maksud daripada nama yang kedua, iaitu Ta'limul Mas'alah. Surah Al-Fatihah juga dikenali dengan nama Ta'limul Mas'alah. Kalau kita lihat kepada ayat yang tadi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalam itu mengajar, Allah mengajar hamba-Nya cara untuk kita berdoa kepadanya. Sesuai dengan ada nama surah Al-Fatihah juga diberi dengan nama Ta'limul Abdil Mas'alah atau Ta'limul Mas'alah. Mengajar cara untuk kita berdoa kepada Allah. Bagaimana cara untuk kita berdoa kepada Allah? Ialah kita berdoa hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidaklah berdoa kepada mana-mana makhluk selain daripada Allah. Sebab itu kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah, sebahagian ulama menyebut dalam Ta'limul Mas'alah kena takdirkan atau kena letakkan ada perkataan sebelum daripada ayat tersebut dalam ayat-ayat Al-Fatihah. Contoh, sebelum Bismillahirrahmanirrahim ada perkataan Qulu. Qulu dalam fi'il, dalam bahasa Arab, Qulu mana ucapkanlah. Mana maksud Ta'limul Mas'alah, bagaimana Allah mengajar cara kita berdoa. Sebelum Bismillahirrahmanirrahim itu ada sebut Qulu, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kerana orang Arab zaman jahiliyah dahulu, mereka sebelum daripada kedatangan Islam, mereka selalu meminta kepada ruh-ruh, dewa-dewa, patung-patung yang mereka puja selain daripada Allah. Terutamanya ada patung yang bernama Lat, ada patung yang bernama Uzza, ada patung yang bernama Manat yang Allah sebut dalam Al-Quran itu. Maka mereka meminta Bismillah, Bismillah, wa Bismil Uzza, wa Bismil Manat, dengan nama Lat, dengan nama Uzza. Ada lagi berhala-berhala yang banyak, tapi berhala yang agak besar. Yang besarnya ialah 3, Lat, Uzza, Manat. Maka mereka memintalah dengan nama Bismillah, wa Bismil Uzza, wa Bismil Manat, dengan nama Lat, nama Uzza, dengan nama Manat, untuk meminta sesuatu pertolongan. Maka Allah gantikan dengan kedatangan Islam, Allah turunkan Al-Quran menggantikan untuk meminta pertolongan, hendaklah kamu menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan pertolongan nama Allah. Mintalah pertolongan dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Meminta pertolongan, mintalah pertolongan dengan nama Allah. Begitu juga dengan ayat lain,
alhamdulillahi rabbil alamin, ucapkanlah alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, ucapkanlah qulu, ucapkanlah Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ucapkanlah qulu, ucapkanlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu juga ihdinas siratal mustaqim, doa, ucapkanlah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu nanti sebelum padanya ada ucapan qulu, mintalah dengan bismillahirrahmanirrahim, mintalah dengan alhamdulillah rabbil alamin, ucapkanlah ar-rahmanir rahim, ucapkanlah malik yaumiddin, ucapkanlah. Ini qulu maknanya ucapkanlah. Kemudian barulah kita boleh bahagikan kepada dua bahagian dalam tauhid fi doa. Tauhid dalam doa. Ada yang tauhid di dalam doa maksudnya meminta pertolongan. Ada pertolongan yang kita dibenarkan, yang harus kita melakukannya. Pertolongan, meminta pertolongan dengan kawan-kawan, meminta pertolongan dengan sanak saudara, meminta pertolongan dengan orang yang kita ingin meminta pertolongan daripadanya, ingin memohon sesuatu kepadanya, perkara mungkin ada berlaku kesusahan, kepayahan, mungkin orang yang ada kedudukan, kita boleh minta kepadanya. Ini perkara yang harus. Ini dipanggil permintaan tahtal asbab. Kita ambil dua bahagian dalam bentuk permintaan ini. Satu dipanggil tahtal asbab, yang kedua fauqal asbab. Itu dia. Satu ma, mungkin istilah ni kita jarang jumpa. Ma fauqal asbab, ma tahtal asbab. Ada dua. Ma tahtal asbab, perkara-perkara atau permintaan-permintaan di dalam lingkungan asbab. Asbab mana di dalam lingkungan kuasa manusia. Kuasa manusia. Teknologi. Contoh, kita boleh minta pertolongan dengan orang yang berada di jauh. Contoh di Amerika ke, berada di Saudi ke, di mana. Dengan pertolongan, meminta dengan telefon. Dengan menggunakan telefon. Boleh. Ini dipanggil, ataupun kita meminta dengan anak kita, tolong bawakan air air, ataupun tolong berikan saya ubat untuk kita makan. Itu kesemua menggunakan ubat. Semua pertolongan ini dipanggil pertolongan di bawah kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ini tiada masalah. Ini hukumnya adalah harus kita gunakan. Contoh, kita boleh dengar percakapan orang daripada luar negeri. Kita tahu apa yang berlaku sekarang di luar negeri. Macam mana kita boleh tahu? Dengan menggunakan teknologi. Sekarang kita ada teknologi. Kita boleh tengok video, kita ada video call, kita ada macam-macam teknologi yang boleh kita gunakan. Ini dipanggil tahtal asbab. Perkara yang diberi kuasa oleh Allah untuk manusia menggunakan kemudahan yang Allah berikan. Tetapi yang tidak bolehnya ialah fauqal asbab. Di luar daripada kemampuan manusia. Itu tidak boleh. Untuk kita memohon dengan seseorang, memohon dengan sesuatu kuasa, memohon dan menganggap orang itu ataupun kuasa tersebut ataupun makhluk tersebut boleh mendatangkan kepada kita sesuatu yang di luar daripada kemampuan manusia. Dengan cara kita meminta kepadanya. Contoh, nak menyembuhkan kita sakit. Kita sakit tapi nak suruh sembuh. Kita tak mahu menggunakan ubat. Ubat itu tahtal asbab. Di dalam lingkungan kuasa yang ada pada manusia. Di dalam lingkungan kuasa. Ubat. Kita jumpa doktor, cek darah kita, cek segala kesihatan kita. Tapi kalau fauqal asbab, di luar kemampuan, kita meminta pertolongan, contohnya dewa lah. Atau contohnya jin lah. Ataupun contohnya kuasa ghaib yang kita panggil. Yang kita anggap kuasa ni lah yang boleh mendatangkan kepada kita atau menyembuhkan penyakit yang ada pada kita. Lalu kita pun meminta kepada dia. Berdoa, wahai jin, ataupun wahai sekian-sekian, wahai si anu, ataupun wahai syekh tertentu, atau wahai wali-wali tertentu. Untuk kita
datanglah pertolongan kepada saya. Ini tidak boleh, kerana ini khusus untuk Allah yang boleh menyembuh, yang boleh memberi kebaikan, keburukan, kesakitan dan juga kesembuhan, kematian, kehidupan. Ini kesemuanya adalah khusus dimiliki oleh Allah. Yang itu kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita lihat kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada tafsiran ayat Bismillahirrahmanirrahim. B itu huruf dengan. Kita terjemah dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillah dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Mesti ada perkataan sebelum daripadanya. Itu orang yang mengaji bahasa Arab, dia tahulah. Sama ada kita nak letakkan perkataan sebelum atau selepas boleh. Kalau kita letak perkataan Bismillah, contoh kita akan sebut dengan tangan. Kita tidak akan faham makna begini atau ayat sebegini. Maka mesti ada perkataan sebelumnya. Saya makan dengan tangan. Itu baru kita faham. Kalau dengan tangan kita tak faham. Macam ini dengan nama Allah. Maksudnya ada perkataan sebelum itu. Saya makan dengan nama Allah. Saya berjalan dengan nama Allah. Bismillah. Akulu bismillah. Aktubu bismillah. Aqra'u bismillah. Saya membaca dengan nama Allah. Saya bergerak dengan nama Allah. Saya tidur dengan nama Allah. Itu ada perkataan. Ataupun boleh juga kita letak belakang. Dengan tangan saya makan. Boleh juga. Bismillah aqra'u. Dengan nama Allah saya membaca pun boleh. Di hadapan boleh ataupun kita letakkan dia di belakang. Saya makan dengan tangan ataupun dengan tangan saya makan. Saya menulis dengan tangan. Saya membaca dengan nama Allah ataupun dengan nama Allah saya membaca. Itu pun boleh. Satu lagi alhamdu. Alhamdu ada dua terjemahan di kalangan ulama. Satu, alhamdu, alif lam itu membawa makna istighraq. Istighraq makna umum. Yang selalu disebut dalam tafsirnya ialah pujian. Segala puji-pujian itu. Iaitu pujian Allah kepada Allah, Khalik kepada Khalik. Itu dibahagikan oleh ulama 4 bahagian. Khalik kepada Khalik. Allah memuji Allah. Allah memuji makhluk. 2, Allah memuji makhluk. Yang ketiga, makhluk memuji Allah. Yang keempat, makhluk memuji makhluk. Itu dia 4. Allah memuji Allah. Allah memuji makhluk. Yang itu 2. Yang ketiga, makhluk memuji Allah. Yang keempat, makhluk memuji makhluk. Contohnya, kita puji cantik pakaian awak atau cantik rumah ini. Itu makhluk memuji makhluk. Ada satu lagi yang ulama sebut, alif lam di sini yang dimaksudkan di sini ialah ahdil khariji. Itu istilah bahasa Arab lah. Atau lil jinsi. Jenis pujian yang selalu diucapkan. Atau ahdil khariji yang berlaku dahulu pujiannya ialah pujian hakiki. Atau jenis pujian dalam bentuk ibadah dan doa tadi. Yang disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Alhamdu, pujian-pujian yang diletakkan untuk ibadat dan juga untuk doa tadi. Lillahi rabbil alamin. Tertentu hanyalah untuk Allah. Tidak boleh dipuji untuk mana-mana makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks ibadah, dalam konteks doa tadi. Itu dipanggil jins, dipanggil alif lam dinafiyah jins. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman kita terjemahkan dialah Allah yang bersifat pemurah dan lagi bersifat penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah. Ada sebahagian mengatakan Ar-Rahman, Allah pemurah, sifatnya umum. Rahman, Rahim. Asalnya daripada perkataan rahmah. Daripada perkataan rahmah. Huruf ra, ada 3 huruf. Huruf ra, huruf ha, huruf mim. 3 huruf. Rahimah. Tetapi ditambah Rahman. Mengikut wazan fa'lan. Ini orang mengaji Arab lah. Tapi ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na. Bertambah
binaan huruf itu ada pertambahan makna dalam bahasa Arab. Ada pertambahan makna. Jadi ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul makna. Ar-Rahman kita terjemah Maha Pemurah Allah terhadap semua makhluknya di dunia dan di akhirat. Dunia akhirat. Ar-Rahim, Ar-Rahim, Allah Ta'ala Maha Penyayang untuk orang-orang yang beriman sahaja di dunia dan akhirat. Di dunia dan akhirat. Untuk Rahim untuk orang yang beriman sahaja di dunia dan juga di akhirat. Kemudian Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin, Allah berkuasa sepenuhnya pada hari ad-din, membawa makna pembalasan. Ad-din di sini bukan agama. Ad-din mana ada, ad-din dalam bahasa Arab ada mana agama. Ada ad-din mana balas. Di sini maksud Yaumiddin ialah hari pembalasan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadilah. Iyyaka na'budu, hanya Engkau lah ya Allah kami beribadat, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami meminta pertolongan. Meminta pertolongan. Pertolongan tadi ada dua yang saya sebutkan tadi. Pertolongan ada dua. Satu pertolongan yang harus, satu meminta pertolongan yang tidak dibenarkan. Doa. Doa yang tidak dibenarkan. Doa kepada makhluk selain daripada Allah dalam bentuk fauqal asbab. Tadi saya ulangkan lagi istilah. Fauqal asbab. Di luar daripada kemampuan manusia. Di luar daripada kemampuan manusia. Kalau di dalam kemampuan manusia, itu hukumnya adalah harus. Hukumnya adalah harus. Kemudian setelah kita mengakui iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Engkau sajalah ya Allah yang layak sebenar-benarnya kami jadikan Tuhan. Kami ini hamba beribadat kepada Engkau dan meminta pertolongan kepada Engkau, kerana Engkau lah yang layak dipuji dan bersifat Rahman dan Rahim. Maka tunjukkanlah pada kami. Sekarang kita masa untuk berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ihdinas sirat, tunjuk jalan kepada kami jalan yang lurus. Ada ulama menyebut bahawa jika kita orang Islam, maka di sini ihdina di sini maknanya bukan tunjuk jalan. Makna di sini ialah adim hidayatana. Kekalkanlah hidayah kepada kami. Ihdina nak tunjuk jalan, baru nak tunjuk. Tapi orang yang ada hidayah, dah ada hidayah, maksudnya ialah ihdina mana adim hidayatana. Kekalkanlah hidayah yang ada dalam diri kami di atas jalan as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim itu ialah siratillah, jalan Allah. Disebut di belakang siratillah, dalam ayat lain disebut siratillah. Dalam surah Yasin ada alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni, ada hadza siratal mustaqim. Wa an i'buduni, dan jadilah hamba kepadaku, beribadatlah kepadaku. Hadza wa an i'buduni hadza siratal mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jalan ibadah, jalan iyyaka na'budu telah. As-siratal mustaqim maksudnya jalan iyyaka na'budu. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Yang tadi saya sebut dah, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah ke atas mereka. Ini yang positif, iaitu jalan an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Dan Allah akan menjelaskannya dengan panjang lebar, an'amta alaihim, di dalam surah Al-Baqarah. Dia akan terangkan lagi. Inilah jalan orang-orang yang beriman. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Yang negatif bukanlah jalan orang yang dimurkai ke atas mereka, iaitu dimurkai ada dua golongan. Satu ialah golongan Yahudi dan juga golongan al-musyrikin, orang-orang bersyirik. Musyrikin ini duduk sekali dengan orang-orang Yahudi. Mereka berada sekali dengan orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan tidak juga golongan yang sesat. Golongan sesat maksudnya ialah di sini ialah golongan Kristian. Ramai ulama menyebut ialah golongan Kristian, dan masuk sekali dengan Kristian ni ialah golongan al-munafiqin. Masuk juga sekali
golongan munafik. Munafikin yang akan diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah. Dia akan terangkan kepada kita dengan panjang lebarnya. Jadi ghairil maghdub ialah Yahudi, masuk sekali juga ialah orang-orang musyrikin Mekah. Orang-orang yang musyrikin Mekah. Mereka ni masuk sekali dengan orang-orang Yahud. Kerana mereka lah golongan yang sangat marah, yang sangat benci kepada orang Islam, golongan Yahudi dan musyrik. Dan Yahudi disebut dalam Al-Quran banyak. Allah Ta'ala murka ke atas mereka. Allah Ta'ala murka ke atas. Maksudnya ghairil maghdub di sini maksudnya ialah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian golongan ad-dhalin tadi, golongan yang sesat yang selalu disebut ialah golongan Kristian. Termasuk golongan Kristian, termasuk juga golongan yang tadi al-munafiqin. Yang tadi golongan al-munafiqin. Kemudian disunatkan kepada kita juga bila kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita sebutkanlah amin. Kerana akhirnya itu adalah doa. Akhirnya itu adalah merupakan doa, maka kita sebut amin di akhir daripada bacaan Al-Fatihah kita. Kemudian insya-Allah untuk habis surah Al-Fatihah secara khulasah, secara ringkasnya, untuk kita memahami makna dan maksud daripada surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan dapat kita mengetahui makna dan maksud begini, kita membaca surah Al-Fatihah dalam solat kita ke, dalam sembahyang kita, dalam seharian kita boleh kita baca. Kerana kita tahu tadi surah Al-Fatihah mana ta'limul masalah, mengajar berdoa. Maka boleh kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Selalu kita jadikan wirid kita pun tidak ada masalah sebenarnya. InsyaAllah kita jumpa lagi di ruangan yang lain insya-Allah. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.